Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini kita nak masuk bab 3 tingkatan 5 ya. Kimia tingkatan 5 berkenaan dengan perosidaan dan penurunan. Jadi yang pertama 3.1 tindak balas redox. Okay. Memahami tindak balas redox. Daripada perkataan dia memberi makna. Jadi ada dua ke situ. Okay. So yang pertama reduction, iaitu penurunan. Okay. Dan sini adalah oxidation, iaitu pengoksidaan. Jadi yang bahasa Inggerisnya redox. Jadi daripada nama redox kita dapat tahu tindak balas ini mestilah melibatkan pengoksidaan dan penurunan. Jadi maksud tindak balas perosidaan dan penurunan, yang pertama kita tengok sebelah kiri, tindak balas perosidaan. Macam mana kita nak takrifkan perosidaan? Yang pertama, apabila oksigen bertambah, mengalami pertambahan oksigen, kita akan lihat contoh persamaan baru nampak. So tambah oksigen dan sebaliknya kehilangan hidrogen. Kalau tambah oksigen, perosidaan. Kalau kehilangan hidrogen, dia adalah pengoksidaan. Jadi tambah dengan hilang tu jangan confuse pula. So ada pelajar bila dia ingat penambahan oksigen, ini pun dia ingat penambahan hidrogen. Ingat oksida. So dekat dengan perkataan oksigen, hanya tambah oksigen. Yang ni kehilangan, sebaliknya. Yang seterusnya dari segi kehilangan elektron, dan juga yang keempat dari segi pertambahan nombor pengoksidaan. Ini kita tengok sepintas lalu tarifan pengoksidaan. Ada 4. Manakala penurunan, dia lawan. Tadi tambah, sini hilang. Kalau sini hilang, sini tambah hidrogen. So ini adalah tindak balas berlawanan lah. So kalau situ kehilangan elektron, ini penurunan melibatkan penambahan elektron. Dan yang keempat tadi untuk perosidaan, pertambahan nombor perosidaan, yang ini pengurangan nombor perosidaan. So pelajar ingat salah satu saja. Jangan cuba menghafal dua. Bila awak hafal salah satu, biasanya hafal yang ni lah. Tambah oksigen, ada dua je yang tambah. Tambah oksigen, tambah nombor pengoksidaan, kemudian hilang hidrogen dan hilang elektron. So automatik bila awak ingat yang sebelah perosidaan, automatik awak akan ingat sebelah penurunan. Contoh, kita pergi kepada contoh yang pertama, plumbum oksida. Bertindak balas dengan gas hidrogen menjadi plumbum dan juga molekul air. So di manakah takrifan tadi kita nak guna pakai tadi? Mana satu yang sesuai? Ulang balik. Tambah oksigen, tambah nombor perosidaan, tolak hidrogen ke ataupun elektron. So paling mudah sekali kat sini, contoh pertama ni paling mudah adalah dari segi kehilangan oksigen. Kalau tengok kat situ, tapi dia bukan perosidaan, lawan tadi kan. Tambah oksigen, pengoksidaan. Kalau hilang, maka dia adalah
penurunan. Okey. Sebaliknya berlaku dekat hidrogen. Awak tengok sini H2. Jadi kita pasangkan dengan unsur yang ada H juga. Then H2 kat sini tiba-tiba dah dapat O. Maka ini adalah tindak balas oxidation. Okay, so kita label macam tu. Pelabelan lebih simple macam ni lah. H2 menjadi H2O. Tak ada oksigen, dapat oksigen. So ingat takrifan tadi, tambah oksigen adalah pengoksidaan. Okay, manakala sini ada oksigen, bila ke sana hilang oksigen, maka ini adalah tindak balas penurunan, reduction. Okay, saya lebih sesa daripada dulu lagi. Gunakan O untuk oxidation, R untuk penurunan, reduction. Okay, itu dari segi, kita lihat dari segi pertambahan atau kehilangan oksigen. Okay. Kalau hidrogen, tak ada siapa yang tambah hidrogen, tak ada siapa yang hilang hidrogen. Okay. Jadi pelambung oksida, okay, fahamkan ayat ini. Pelambung oksida tadi mengalami, boleh undo balik ke? Tak dapat dah. Okey, tadi kita dah dapat dengan pasti yang ni mengalami penurunan kan. Yang ni pula mengalami pengoksidaan. Jadi perkataan dia pelambung oksida diturunkan atau mengalami penurunan kepada atom pelambung. Daripada pelambung oksida tadi dia menjadi atom pelambung. Kerana kehilangan oksigen. Dan sebaliknya berlaku pada hidrogen. Hidrogen, kita tengok hidrogen sebaliknya lah. Kalau pelambung oksida diturunkan, hidrogen mengalami pengoksidaan. Jadi gas hidrogen dioksidakan kepada molekul air kerana mengalami pertambahan, kerana mendapat oksigen. Mendapat oksigen daripada H2 jadi H2O. So dalam slide ni dia cerita dulu ejen penurunan. Dekat sinilah selalunya pelajar confuse. Jadi awak cara untuk mengelakkan pelajar confuse, awak kena pasti siapa dulu mengalami proses pengoksidaan dan juga penurunan. Jadi yang mengalami penurunan ini tadi kan, penurunan, dia akan jadi ejen pengoksidaan O. Manakala yang mengalami penurunan menjadi ejen yang mengalami pengoksidaan menjadi ejen penurunan, R, reduction. So sekali lagi diulang, awak kena pasti dulu proses. Pengoksidaan dia akan menjadi ejen yang sebaliknya, itu ejen penurunan, reduction. Manakala yang mengalami reduction ataupun penurunan, dia akan menjadi ejen pengoksidaan. So apa maksud ejen? So dalam kehidupan seharian kita ada ejen. Apa yang paling dekat dengan awak? Ejen. Ejen travel. Susah pula contohnya. Apa fungsi dia? Dia menguruskan kan, membantu urusan travel dari segi beli tiket semua kan. Jadi perkataan ejen adalah membantu. Jadi kat sini kita tengok
sebab slide tunjuk gas hidrogen, kita tengok gas hidrogen mengalami pengoksidaan tadi kan. Dia menjadi ejen penurunan. So kenapa? Sebab dia tolong menurunkan kawan sebelah dia ni. Itu plumber oxide tadi. Dia mengalami proses pengoksidaan. Dan tetapi dia dalam masa yang sama akan menurunkan kawan sebelah dia. Dan sebaliknya berlaku pada plumber oxide ni yang mengalami yang mengalami penurunan, RO penurunan, dia akan menjadi ejen mana tadi? Ejen peoksidaan. So plumber oxide mengalami penurunan tetapi menjadi ejen peoksidaan. Tugas dia membantu mengoksidakan ini. So ringkasnya, kalau mengalami pengoksidaan, ejen penurunan. Okey. Kalau mengalami penurunan, R reduction, dia adalah ejen pengoksidaan. Okey, harap jelas Okey. Okey, itu sebaliknya. Plumber oksida tadi mengalami penurunan. Jadi dia menjadi ejen pengoksidaan. Sebaliknya. Okey. Okey, jadi kita tengok kat sini dalam persamaan ini, tindak balas pengoksidaan dan penurunan berlaku serentak pada masa yang sama. Okey, pada masa yang sama. Mana highlighter? Okey, itu serentak. Okey. Maka inilah dia tindak balas redox. Tindak balas redox adalah tindak balas di mana proses pengoksidaan dan penurunan berlaku pada masa yang sama. Kalau hanya ada salah satu, maka dia bukan redox. Ingat perkataan redox, reduction and oxidation. Okey. Ini contoh kedua. Okey, dari segi apa pula kita cuba tengok. Pen. Okey, kita tengok unsur sebatian yang pertama ni, H2S. Mana pasangan dia? Boleh ke sini? Okey, yang jelas ada S. Hanya satu je di sebelah hasil ni ada S kan. Jadi inilah dia hasil dia. Okey. So H2S tiba-tiba S. Maka sini apa yang berlaku? Hilang hidrogen. Okey, ingat tadi hilang hidrogen adalah tindak balas pengoksidaan. Okey, Cl tiba-tiba dapat H. Dapat H. Maka proses penurunan, reduction. Okey. So pastikan awak dah ingat tadi yang kita tukar. Hanya tambah oksigen dan tambah nombor pengoksidaan menyebabkan tindak balas pengoksidaan. Kalau tambah hidrogen, dia adalah penurunan. Okey, so pelajar selalu tertukar yang itulah. Okey, jadi yang mana ejen penurunan? Maka pelajar pun confuse. Ingat, step pertama kena pasti proses. So bila awak tahu yang ni hilang hidrogen, tindak balas pengoksidaan, maka dia adalah ejen yang sebaliknya,
ejen penurunan, reduction. Fungsi dia, dia turunkan, dia menurunkan. Okey, tak nak pergi. Dia menurunkan ni kawan sebelah ni, Cl2. Kan Cl2 ni mengalami penurunan. Sebab apa? Sebab inilah dia, H2S ni membantu menurunkan Cl2 tadi. Dan sebaliknya berlaku kepada Cl2, dia dapat H tidak balas penurunan, maka dia ejen pengoksidaan. Fungsi dia, dia mengoksidakan kawan sebelah dia ni. Okey, mudah saja. Ingat, kena pasti dulu proses, sama ada pengoksidaan atau penurunan. Okay. So kalau nak tengok balik contoh ni, awak reverse balik. Okay, hidrogen sulfida dioksidakan ataupun mengalami proses pengoksidaan, kerana dia kehilangan hidrogen. Daripada H2S hilang H jadi S. Jadi dia ejen yang sebaliknya, ejen pengoksidaan. Dia bantu menyingkirkan hidrogen daripada ni hidrogen sulfida. Bila macam ni akan confuse. Jadi bila kita cerita hidrogen sulfida, kita teruskan je dengan penerangan hidrogen sulfida bertindak sebagai ejen penurunan. Ni dia cerita klorin. So klorin tadi mengalami penurunan kan, sebab Cl2 tiba-tiba dapat H. Maka dia dapat H, tidak balas penurunan. Bila tidak balas penurunan, klorin ejen pengoksidaan. Okey. Alright. Tadi dapat oksigen contoh pertama. Dari segi penambahan oksigen, kehilangan oksigen, contoh pertama. Contoh kedua tadi, penambahan dan kehilangan hidrogen. Contoh tiga dari segi apa pula? Kita tengok ferrum. Mana yang ada ferrum? Ini ada ferrum. Ada O, tiba-tiba tiada O, maka dia hilang oksigen, maka tidak balas penurunan. Ingat, pengajaran saya gunakan O dalam bracket beta tu untuk oxidation, dan R dalam bracket ni untuk penurunan. Dah biasa macam tu. Mana tadi? Hilang oksigen. So bila kena pasti, terus awak mana color yang opposite sikit, tak perlu. Hilang oksigen, penurunan, maka dia ejen pengoksidaan. Kawan sebelah dia tadi, CO. Jadi CO2, satu O tambah O, maka sini tambah O, tidak balas pengoksidaan, dan dia jadi ejen penurunan. Lawan. So apa fungsi ejen tadi? Ferrum oxide tadi, ferrum 3 oxide tadi, dia membantu mengoksidakan karbon monoksida ni. Dan sebaliknya, karbon monoksida menjadi ejen penurunan, dia bantu menurunkan kawan sebelah. Ingat, step pertama kena pasti proses, yang kedua terus buat ejen apa berlawanan. Kena pasti proses, yang kedua ejen sifat yang berlawanan. So
penerangan dia sama lah. Ferrum 3 oksida diturunkan kepada ferrum. Okay, kerana oksigen disingkirkan daripadanya ataupun kehilangan oksigen pun boleh. Perkataannya sama maksudnya. Okay, so slide ni dia terus kepada lawan dia, karbon monoksida. So ingat, cara mudah awak nak ingat, ferrum 3 oksida diturunkan, maka dia adalah ejen pengoksidaan. Ejen pengoksidaan dia bantu mengoksidakan kawan sebelah dia. Ingat macam tu mudah. So yang kedua, karbon monoksida mengalami pengoksidaan. Jadi di ejen penurunan membantu menurunkan kawan sebelah dia, ferrum 3 oksida. Okey, selesai contoh. Contoh tindak balas redoks dari segi penambahan oksigen dan kehilangan oksigen, dan juga penambahan hidrogen dan juga kehilangan hidrogen. Kita akan sambung pula dengan dari segi terma yang lain-lain. Ada lagi elektron dengan nombor peoksidaan. Kita lihat pula tindak balas redoks dari segi pemindahan elektron. Jadi maksud tindak balas peoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron. Jadi akan ada unsur yang menderma, akan ada unsur yang menerima elektron. Jadi sebagaimana pada awal pembelajaran saya sudah bagi tips, hanya tambah O tambah nombor pengoksidaan. Ini adalah tindak balas pengoksidaan. Okey. Lagi, kalau tambah hidrogen atau tambah elektron, tindak balas ini akan jadi tindak balas penurunan. Ingat ini saja. Jadi awak akan ingatlah yang sebaliknya. Jadi kita tengok kali ini dari segi elektron. Jadi kat sini pelajar dah tahu tambah elektron penurunan. Jadi kalau tolak elektron atau menderma elektron, pastilah penurunan. Okey, jadi kat sini peoksidaan melibatkan kehilangan elektron dan ia diikuti dengan penambahan dan nombor peoksidaan. Okey, maksudnya bila menderma elektron, nombor peoksidaan, saya ringkaskan sebagai NP, akan meningkat. Kita akan tengok nanti. Penurunan pula melibatkan penambahan elektron dan juga penurunan dalam nombor peoksidaan. Awak ingat yang 4 ini je, 1, 2, 3, 4. Jadi yang sebaliknya itu berlawanan lah. Iaitu kalau tolak, kalau singkir oksigen, penurunan. Kalau tolak nombor peoksidaan ataupun nombor peoksidaan berkurang, penurunan. Ini kalau ni tambah, ni tambah. Kalau singkirkan hidrogen, peoksidaan. Kalau singkirkan elektron, peoksidaan. Ingat 4 ini saja, maka awak takkan confuse. Jadi untuk hari itu saya dah bagi tahu untuk kenal pasti ejen, kenal pasti dulu proses. Bila kenal pasti proses, mudah awak tahu ejen apakah unsur itu berfungsi. Macam ni. Ejen peoksidaan ialah penerima. Awak dah tahu tadi, penerima elektron penurunan, maka ejen berlawanan, iaitu ejen peoksidaan. Jadi mudah saja, jangan complicate, jangan rumitkan dia. Kita lihat contoh. Ini pembinaan elektron yang berlaku dalam pembentukan natrium klorida, garam biasa. So atom natrium telah bergabung dengan gas klorin membentuk natrium klorida, itu pembakaran natrium dalam klorin. So ini ada animasi dia. Na daripada 2
281, okey, iaitu atom Na. Okey, so dia akan bertukar kepada ion Na plus, iaitu 28 dengan mendermakan satu elektron valence. Ini dia. Okey, so siapa yang menerima? Klorin. Okey, atom klorin susunan dia 2, 8, 7, perlukan 1. Jadi kat sini atom klorin sudah bertukar kepada ion klorida. Okey, jadi kat situ nampak charge daripada neutral, atom neutral kepada Na+. Okey, so nombor peroksidan kat sini kita akan belajar lanjut nanti, sebenarnya kosong untuk atom. Okey, sini ikut charge plus, maka nombor peroksidan dia positif 1. Okey, jadi nampak ini nombor peroksidan meningkat. Awak tengok Na mendermakan elektron dan dalam masa yang sama nombor peroksidan dia meningkat. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Ini menerima. Ini menerima, iaitu 287 jadi 288. Okey, nombor peroksidan klorin, atom klorin, nak tulis mana ni? Okey, sini ya. Sini kosong. Okey, dia akan jadi nombor peroksidan tangan beri lagi baik tangan menerima. Jadi yang menerima jadi negatif. Okey, didapati nombor peroksidan dia berkurang daripada kosong jadi negatif 1. So itu adalah tindak balas penurunan. Jadi tambah elektron, pengoksidaan. Sorry, tersilap. Mana ni? Alamak, tak muncul pula. Terpotong lah, tak keluar daripada pemadam. Tambah elektron, penurunan, tolak elektron, pengoksidaan. Okey, jadi dari segi ini istilah dia. Okey, jadi natrium tadi mengalami pengoksidaan, mendermakan elektron kat sini. Okey. So 2 Okey. Sini 2 8 1. Okey. Dia akan jadi ion natrium 2 8. Manakala atom klorin daripada 287 dia akan jadi 288. Okay. Jadi sekali lagi diingatkan, untuk mengingat pelajar jangan cuba nak ingat semua. Awak ingat yang 4 tadi je, iaitu terima oksigen, tambah oksigen, tambah nombor peroksidan, singkirkan hidrogen, singkirkan elektron, pengoksidaan juga. So yang sebaliknya automatik awak akan tahulah. Jadi kat sini natrium singkirkan elektron, derma elektron, maka dia adalah tindak balas pengoksidaan. Kena pasti dulu tindak balas. Jadi bila tindak balas pengoksidaan, okey, saya gunakan bracket O ni, dia akan jadi ejen penurunan. Dan sebagaimana kita dah tengok dalam contoh yang terma yang pertama hari itu dari segi oksigen hidrogen. Okey, kalau jadi ejen peroksidan, ejen penurunan, fungsi dia menurunkan kawan sebelah dia, iaitu menurunkan klorin. Nah ini. Okey, menurunkan klorin. Okey.
Jadi yang sebaliknya berlaku pada klorin, menjadi dia berlaku tadi penurunan, reduction. Jadi dia aging sebaliknya, aging peroksidan. Fungsi dia untuk membantu mengoksidakan kawan sebelah dia ini, natrium. Jadi sebagaimana dah ditunjukkan tadi, Na atom natrium daripada nombor peroksidaan, ini nombor cas, ini cas, daripada kosong jadi plus 1, dan nombor peroksidaan je samalah, nombor peroksidaan ikut cas. Jadi sini kosong, nombor peroksidaan dia kosong. Okey, nombor peroksidaan kosong bertukar jadi positif 1. Jadi ingat, bila tambah nombor peroksidaan, dia adalah tindak balas pengoksidaan. Okey, ini ada dalam bentuk garis nombor. Okey, klorin pula. Atom klorin kosong, ingat ya, atom semuanya kosong. Bertukar kepada negatif 1, dia ikut cas. Okey, jadi nombor peroksidaan klorin daripada kosong jadi negatif 1. Nombor peroksidaan berkurang, jadi penurunan. Ini nombor pengoksidaan meningkat, jadi pengoksidaan. Okey, dalam menentukan nombor peroksidaan, kita perlu ingat beberapa peraturan. Okey, peraturan ini perlu awak ikut, kalau tak dia punya nombor peroksidaan tu salah lah. Okey, peraturan yang pertama. Tadi kita dah jumpa atom natrium, atom klorin. Nombor peroksidaan suatu atom adalah kosong, sifar. Semua atom, dan juga molekul. Okey. Kat situ ada atom, Mg, kosong, ni atom, ni molekul. Molekul pun kosong. Okey, peraturan yang kedua. Nombor pengoksidaan ion monoatomik adalah sama dengan cas yang dibawa oleh ion itu. Okey, so maksudnya ion monoatomik ni iaitu ion yang terdiri pada satu atom sajalah. Contoh Na+, so plus 1. Na2+. Okey, so sebagaimana awak dah belajar sebelum ini, penulisan ion 2 dulu baru positif kan. Dan cas dia positif 2. 3 positif, positif 3 nombor peroksidaan. Ini yang negatif, Br minus jadi negatif 1, S2 minus jadi negatif 2. Itu peraturan yang kedua. Yang ketiga, nombor peroksidaan oksigen dalam sebatian adalah negatif 2 kecuali bagi hidrogen peroksida, di mana dalam hidrogen peroksida nombor peroksidaan oksigen negatif 1. Yang lain-lain semuanya negatif 2. So hanya dalam hidrogen peroksida saja oksigen mempunyai nombor peroksidaan negatif 1. Dari segi pengiraan kita akan tengok selepas ini pembuktian. Okey, seterusnya peraturan yang keempat. Tadi oksigen, ini hidrogen. Hidrogen dalam sebatian menunjukkan nombor peroksidaan positif 1 kecuali bagi hidrida, di mana nombor peroksidanya negatif 1. Kalau oksigen tadi negatif 2 kecuali dalam peroksida kan, iaitu negatif 1. Okey,
So untuk hidrogen dalam sebatian dia adalah positif 1 kecuali dalam natrium hidrida ini. Dalam sebatian hidrida lah ada H kat belakang, satu-satunya H kat belakang tu, jadi dia adalah negatif 1 pengecualian. Yang kelima, nombor peroksidan ada sama jumlah. Ingat jumlah. Tadi monoatomik senang. Kalau tengok monoatomik tadi, monoatomik dia follow saja charge dia. Mono maksudnya satu. Yang ni melibatkan polyatomik. Maksudnya banyak atom. Ada atom hidrogen, ada atom nitrogen, ada atom oksida. So ini pun ion. Ini bukan ion, ini sebatian. Sebatian ini yang ion. Ion chloride, ion sulfate. Jumlah cas. Ingat jumlah, bukan cas unsur tersebut. Unsur banyak kat sini. Cas total adalah ikut cas pada sebatian. Ini sebatian ini tiada cas. Acid nitrik tiada cas, maka nombor peroksidan dia adalah kosong. Karbon dioksida tiada cas, nombor peroksidan dia kosong. Chloride negatif 1, maka nombor peroksidan pun negatif 1, dan sulfate 2 negatif, maka nombor peroksidan negatif 2. Contoh, tentukan nombor peroksidan bagi unsur yang bergaris dalam sebatian ini, H2S2O7. So kat sini dalam slide ni dia gantikan S sebagai P. Unknown lah, awak nak guna X pun boleh. Nak kekalkan S pun boleh. Jadi tadi kita dah tahu hidrogen dalam semua sebatian kecuali sebatian hidrida adalah positif 1. Jadi cara kiraan dia, H ada 2, maka nombor peroksidan dia, ini nombor peroksidan dia, yang dalam kurungan ni nombor peroksidan 1. Kalau S, awak dah biasa dengan matematik nak gunakan X, gunakan X. Ada 2X kan. Oksigen dalam semua sebatian kecuali hidrogen peroksida negatif 2. Oksigen ada 7, darab dengan nombor peroksidannya negatif 2, dan total peraturan yang keberapa tadi, jumlah cas adalah sama dengan cas sebatian ini. So sebatian ini tiada cas, maka kosong. So selesaikan secara matematik. 2 tambah 2x negatif kat situ. Mana tadi ini? Tolak 14 sama dengan kosong. Jadi 2x tolak 12 sama dengan kosong. 2x sama dengan 12, jadi x sama dengan 12 bagi 2, 6. Jadi nombor peroksidan bagi S adalah 6. So itu rezeki, persembahan PowerPoint dia lah. Nombor peroksidan H positif 1. Lupa letakkan simbol positif. Sebab nombor peroksidan sama ada positif, negatif atau kosong. Contoh yang lain, CO2. Kita nak C. So total charge dia kosong, iaitu awak nak guna P pun tak boleh, X pun boleh. X
Oksigen tadi kita dah tahu charge nya negatif 2, total charge CO2 adalah kosong, maka X tolak 4, X adalah positif 4. Okay, asid nitrik, okay, total charge kosong. Okay, so kira-kira positif 5. Okay. Awak boleh cuba pause video, boleh cuba di atas kertas lah. Seterusnya ini semua kosong, charge ialah kosong. Total charge ini total charge kosong. Asid sulfurik pun total charge kosong. Amonia pun total charge kosong. Okay. Awak boleh cuba dan tengok jawapan dekat sini di atas kertas lah. Okay, ini juga total charge kosong. Kita nak tengok ni yang ada 2 negatif. Dan yang bergaris adalah S. So saya lebih suka guna X. Jadi X ada 2, jadi 2X. Tambah dengan oksigen ada 8. Setiap satu oksigen nombor peroksidan negatif 2. Total charge adalah 2 negatif kat situ, jadi negatif 2. Jadi 2X tolak 16 sama dengan negatif 2. 2X sama dengan negatif 2 tambah 16, 14. Jadi X adalah positif 7. Okay, fosfat. Total charge dia adalah 3. Kita nak P. Okay, X tambah 4 oksigen darab dengan peroksidannya negatif 2. Total charge negatif 3. X tolak 8 sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3 tambah 8 positif 5. Okay, yang lain-lain awak cuba. H cuba. Okay, dan semak. I pun cuba. Okay. So ini masih mudah ya. Okay. Okay, kita teruskan dengan contoh lagi. Unsur peralihan sebagaimana dah belajar dalam jadual berkala mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Okay, jadi kita guna angka Roman dalam kurungan untuk menunjukkan nombor peroksidan unsur peralihan dalam sebatiannya. Okay, contoh kat sini kuprum oksida. Okay, so kita nak cari yang kuprum yang bergaris. So X oksigen adalah satu saja, negatif 2. Okay, total charge 0 sebab tak dalam sebatian itu tidak bercas. Okay, jadi X sama dengan positif 2, iaitu kuprum bercas 2 positif sebenarnya. Jadi kalau ingat dalam topik menulis formula ion dulu, kuprum 2 plus, oxide 2 minus, okay, maka bila disilangkan, kita silangkan dua-dua tu, maka dia adalah CuO. Tapi disebabkan oleh charge dia 2 positif, iaitu positif 2, dalam penulisan kita perlu letakkan huruf Roman ni. Sebab ada Cu yang bercas Cu+. Okay. Ini Cu. Ada pun Cu2O. Okay, jadi kita nak buktikan ada wujud Cu+. Okay, Cu ada 2, jadi 2X tambah negatif 2, total charge kosong. 2X tolak 2 sama dengan kosong. 2X sama dengan 2. X sama dengan positif 1. Maka kat sini Cu ini bercas Cu+. Maka kita perlu tulis dalam Roman 1. Sebab ini adalah unsur peralihan. Okay, mangan oksida. Okay, awak boleh cuba.
Okay, ni semua unsur peralihan. Cu, Mn, mangan. So, perlu rujuk jadual berkala. Okay, so mangan kat sini bercas positif 2, manakala mangan dalam sebatik ini bercas positif 3. Okay, ini pula bercas positif 4. So, mangan 2, mangan 3, mangan 4. Okay, kemudian ada ferrum. Ada ferrum 2, ada ferrum 3. Okay, so kat sini kita lihat ferrum. Okay, benda yang samanya X tambah 2 klorin. Okay, klorin kita dah tahu unsur kumpulan 17. Dia bercas negatif 1. Jadi Cl ada 2, negatif 1, cas yang negatif 1. Total cas kosong. Jadi X tolak 2 sama dengan kosong. Maka X sama dengan positif 2. So, ini adalah ferrum 2+. Ini tengok pula ferrum 3+. Okey, ferrum X nak cari 3Cl. Cl adalah negatif 1 sama dengan kosong total charge dia. X tolak 3 sama dengan kosong. Maka X adalah positif 3. Sini adalah ferrum 3+. Unsur peralihan ferrum mempunyai 2 nombor peroksidan, iaitu ferrum 2+ dan ferrum 3+. Okey, kemudiannya vanadium 5 oksida. Vanadium 5 oksida. So, kita nak tahu vanadium kat sini. Okey, awak nak kekalkan V pun boleh. 2V. Okey, oksigen ada 5. 5 setiap oksigen negatif 2. Total charge situ tak ada charge kan? Jadi kosong. Okey, 2V tolak 10 sama dengan kosong. 2V sama dengan 10. V sama dengan positif 5. Okay. So, boleh cuba yang ion dikromat ni. Okay, boleh cuba sendiri. Seterusnya boleh cuba juga J. Boleh cuba K. Okay, boleh pause video dan cuba sendiri ya. Okay, dan juga manganat. Ada manganat 5, ada manganat 7.